Terima kasih Yang Berhormat Tan Sri, sahabat saya Yang Berhormat Farid. Kementerian Dalam Negeri sentiasa memberi perhatian serius dalam membentras jenayah perdagangan orang yang berlaku di Malaysia. Kita ada Majlis Anti Perdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran MAPO yang diketuai oleh KDN dan dianggotai 22 kementerian, agensi, organisasi lain dan badan bukan kerajaan yang merupakan penyelaras dan pelaksana kepada pelbagai bentuk tindakan dan juga langkah-langkah bagi membentras jenayah ini. Malaysia juga mempunyai perundangan domestik iaitu Akta Anti Perdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007, Akta 670, dan juga kita punya perancangan strategik iaitu Pelan Tindakan Kebangsaan Anti Perdagangan Orang 2021-2025 bagi menangani jenayah perdagangan orang. Untuk makluman yang hormat, untuk tahun 2024 sebanyak 38 kes perdagangan orang yang melibatkan 59 tangkapan yang telah direkodkan. Sebanyak 141 orang diselamatkan. Daripada 2022 sehingga 2024 terkini, bilangan kes tangkapan ialah 280. Bilangan kes 280, tangkapan 526, orang yang diselamatkan ialah 992. Akta 670 ini juga telah diperkasa melalui pindaan pada tahun 2022 yang memberi tumpuan kepada beberapa penambahbaikan termasuk mengenai definisi perdagangan orang yang bertujuan untuk menambah baik pengenalpastian mangsa serta meningkatkan bilangan pendakwaan dan sabitan kes perdagangan orang. Untuk makluman yang berhormat juga, selain itu, pindaan tersebut juga memberi tumpuan kepada aspek pencegahan dengan memberikan hukuman lebih berat kepada pesalah jenayah ini. Antara tindakan dan langkah-langkah berterusan yang sedang dan telah diambil oleh kerajaan dalam memperkasa usaha menangani jenayah ini, antara ialah penguatkuasaan dan pendakwaan, iaitu pindaan akta kepada tafsiran perdagangan orang, iaitu dengan mengeluarkan definisi paksaan, membantu agensi menguatkuasa membuat siasatan sekaligus meningkatkan peluang dan pendakwaan. Ini satu daripada langkah penguatkuasaan pendakwaan. Kita juga mengadakan program perlindungan, iaitu penambah baik prosedur operasi standard SOP bagi penjagaan dan perlindungan orang yang diperdagangkan. Banyak lagi langkah-langkah lain dan antaranya juga membekalkan setiap orang yang diselamatkan atau mangsa yang ditempatkan di rumah perlindungan dengan set care kit yang menunggu maklumat yang penting kepada mereka. Kita juga membuat pencegahan, iaitu melaksanakan inisiatif untuk pihak majikan menyertai aku janji dan ikrar bagi bersama-sama dengan pihak kerajaan dalam menangani perdagangan orang dan buruh paksa. Saya nak maklumkan bahawa 4 syarikat telah pun membuat aku janji, antaranya FGV, Panasonic, Top Glove dan juga Harta Maintenance, dan ada 24 syarikat lain. Dan Kementerian Dalam Negeri sendiri, semua syarikat-syarikat yang mendapat kontrak daripada KDN mesti melaksanakan aku janji dan ikrar bebas buruh paksa ini. Dan kerjasama strategik juga kita lakukan untuk meningkatkan kerjasama sama ada di peringkat domestik dan juga di peringkat antarabangsa. Tan Sri, terima kasih. Mbak Farid. Terima kasih. Soalan tambahan saya sebelum itu, terima kasih kepada Menteri atas jawapan diberikan. Itu bagaimanakah pada waktu ini kerjasama dijalinkan dengan organisasi antarabangsa, negara jiran dan lainnya untuk memerangi rangkaian penyelundupan atau pemerdagangan manusia ini. Juga tadi telah disebutkan tentang langkah-langkah penguatkuasaan. Bagaimana pula langkah-langkah untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang masalah ini? Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih sahabat saya Farid. Kita sentiasa melakukan usaha untuk meningkatkan kesedaran melalui kempen-kempen sama ada melalui media arus perdana, televisyen, media sosial, program turun padang dan juga program-program lain yang memberi maklumat kepada rakyat supaya bersepada dan tidak terlibat dengan jenayah penipuan ini.
Dan program-program kesedaran ini kita laksanakan juga melalui kerjasama dengan kementerian lain, misalnya dengan Kementerian Komunikasi untuk mengadakan program-program siaran melalui media elektronik, misalnya Temu Bual, juga penerbitan risalah-risalah dan artikel, dan juga penyebaran maklumat melalui publicity dengan billboard, statik dan sebagainya. Ini langkah-langkah yang kita buat. Namun demikian, kita harap rakyat sentiasa merujuk kepada maklumat rasmi bagi bolehkan tidak terlibat dengan jenayah yang bahaya ini. Terima kasih. Sila jempol. Terima kasih, Tan Sri Speaker. Berhubung dengan isu ini, rakyat Malaysia yang terjebak dengan sindiket ini juga kebanyakan menjadi mangsa ya di kalangan negara-negara ASEAN. Jadi apakah kerjasama dan juga komitmen negara ASEAN ya untuk menangani jenayah, khususnya di kalangan negara-negara ASEAN? Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih Tan Sri, terima kasih sahabat saya Jempol. Malaysia mempunyai kerjasama strategik dengan negara-negara jiran melalui platform ASEAN. Malaysia telah membawa isu jenayah penipuan pekerja ini di peringkat ASEAN dan dibincangkan misalnya dalam mesyuarat parliamentari Menteri-Menteri Keselamatan ASEAN mengenai jenayah rentas sempadan AMMTC, dan juga mesyuarat di peringkat Perikanan ASEAN mengenai jenayah rentas sempadan sejak tahun 2022 lagi. Untuk makluman, isu ini ia menjadi agenda tetap bagi kedua-dua mesyuarat ini, dan tentunya pertukaran maklumat, kerjasama, data dan sebagainya dapat dilakukan. Dan mesyuarat terakhir yang diadakan di peringkat pemimpin kerajaan dan juga pegawai ialah di Labang Bajo pada 2023 lalu. Apapun kita sentiasa juga meningkat kerjasama selain daripada itu PDRM dengan kerjasama diplomat asing negara ASEAN, dan kita juga mengadakan kerjasama dengan badan bukan kerajaan misalnya Interpol, ASEANPol dan agensi-agensi berkuasa lain. Terima kasih.